semua, wa ta'zir dan ta'zir. Ta'zir ni dia ada kecoh sikit bahawa ni kan, hukuman yang dikatakan tidak selari dengan perlembagaan, iaitu hukum ta'zir, hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi apa yang saya akan sebutkan di sini, bila sebut kafarah itu ialah denda kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu berupa perbuatan kebajikan atau lain-lain sebagai mohon ampun akan dosa. Itu adalah kafarah. Maka ta'zir, hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebiasaan hakim kerana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis bertujuan untuk pengajaran. Sebenarnya hukum yang tak ada dalam Quran dan hadis itu yang disusun oleh pemerintah, itulah dinamakan ta'zir. Contoh, hukuman bagi orang tak puasa, tak ada dalam Quran. Siapa tak puasa, tak ada dalam Quran. Yang tak puasa dengan sengaja, kena tangkap pula. Contohnya dia tak berpuasa. Dia tahu tak berpuasa, dia makan di kedai mamak. Kedai mamak yang ada pintu belakang, atau dia makan di kedai orang bukan Islam, kena tangkap dengan puasa. Kita isi tengok Islam, kenapa tak puasa ni? Isteri kena. Ada surat, ada bukti, tak ada. Kena. Apa hukuman ni? Ada dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Kalau benda tu tak ada dalam kanun kesiasaan, tak ada isu. Macam tadi kita sebut kan, orang yang berbuat tak berpuasa dengan sengaja pada beberapa kali, ada dalam hukum kesiasaan, kena ikut, tak ada. Dia tak ada isu. Macam tak sembahyang Jumaat, ada hukuman dia dalam enakmen jenayah syariah, sekian-sekian denda, sekian-sekian penjara. Yang disebut 355 tu kan, RM3,000 atau 5 kali sebatan atau 5 bulan penjara. Jadi isu ialah hukuman tu dalam jenayah syariah ada, enakmen ada, tapi dalam penal kod ada. Contohnya liwat. Dalam penal kod hukum kesiasaan pun ada 377A dan 377B. Saya tak ingat dengan lupa yang mana sukarela, yang mana paksa, yang redup tu sebab ada A, B tu. Kan? Jadi nak buat apa duduk dalam enakmen jenayah syariah tu? Kalau nak duduk pun mesti hukuman dia setara. Kalau dalam penal kod contohnya kena sebat 20 kali. Dalam enakmen jenayah syariah pun 20 kali lah. Mana ada dalam enakmen syariah 5 kali. Kalau orang Islam orang Islam liwat, salih pada salah liwat, kena 5 kali dia sebat. Kalau orang Islam dia berarti salah meliwat, kena 20 kali sebat. Mana ada kan? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala menyebut Inna Allah yang berhukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baca khutbah dulu. Inna Allah yang berhukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Adil itu apa? Adil. Kan? Adil kan? Kalau orang bukan Islam kena 20 kali sebat, orang Islam pun mesti kena 20 kali sebat. Ada cik orang Islam kena 5, orang bukan Islam kena 20. Okey. Kan? Apa beza? Mereka warga negara, kita pun warga negara. Kan? Itu yang jadi pertikaian dia. Dan ada pula hakim yang memutuskan tak selari dengan perlembagaan, tak terpakai. Adik mahal susun balik, dia sedaraskan. Dia sama undang-undang syariah negeri-negeri di Malaysia ni dengan kanun kesiksaan baru cik. Tapi step dia bertahap-tahap. Bukan hari ni cakap besok boleh buat, tak. Banyak prosesnya. Kan? Dan tentu kena restu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Itu dah mesti kena ada proses dia. Jadi kita doa in tansurullah yansurkum ya allazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah
yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Kan? Sungguh-sungguh ni tolong agama Allah nak perkasakan undang-undang syariah dan mahkamah syariah ni, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan, insya-Allah. Sama doa. Kan? Mereka adik muhal kan? Bukan sesuatu yang berlaku itu negatif saja pada kita umat Islam. Ada positifnya. Kan? Ada hikmah yang kita nampak dan yang tak nampak. Kan? Macam Hudaybiyah kan? Pada sebab seperti kan syarat-syarat ni tak menyebelahi kita ya Rasulullah. Banyak berat sebelah pada mereka. Nabi diam. Pasal Nabi dari wahyu Allah Ta'ala ketika nak berunding dalam perjanjian Hudaybiyah menjadi. Itu semua tahu sejarah ni. Allah A'lam. Ini cerita pasal takzir tadi. Alam man afsada shawmahu fi Ramadan, atas sesiapa yang rosak puasa dia pada bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari lengkap dengan jima', kamilan bi jima'i tamin, dengan jima' sempurna, asimin bihi lis-shaum, lagi berdosa kerana berpuasa. Ya, ini orang yang melakukan persetubuhan pada siang Ramadan dalam keadaan berpuasa. Itu yang dia cerdik jahat. Ada baru ni saya dengar dalam radio satu DJ cakap, DJ TikTok lah, tapi dia pun DJ. Kalau ada tuan-tuan UMAI nak buat TikTok, apa boleh? Bukan kata orang lainnya, saya pun boleh buat TikTok pun saya nak. Kalau follow saya ramai, lagi banyak saya dapat. Tapi tak pandai. Baru-baru nak belajar. Jadi DJ ni cakap, dia kata apa, bagus kalau menikah bulan puasa ni kita tak banyak belanja, makan tak banyak, makan tak puasa, dia cakap. Saya baiklah DJ ni orang yang tak berapa hakim. Boleh tak kita betul-betul kan bahaya pengantin lagi perempuan kalau menikah bulan puasa siang je. Orang berkahwin ni tuan-tuan sendiri pun dah boleh tukar dulu. Saya pun, kita pun pernah berkahwin. Mula-mula berkahwin macam mana rupa? Asmara bergelora, jiwa rasa gelora. Kalau kena bulan puasa macam kan? Abang ni lah, dia dapat cerita banyak lah. Tapi begitulah hukum dia. Kalau orang yang melakukan persetubuhan pada siang hari akan berpuasa, maka dah qada. Kena pula kafar. Puasa yang terbatal tu kena ganti dan kena kafarah pula. Ikut turutan, bukan ikut pilihan. Pertama sekali kena apa dia? Kena merdekakan seorang hamba. Kalau tak ada, bagi makan orang miskin 60 orang makanan yang biasa mereka makan. Contoh macam bulan puasa, tengok ada kemah dah siap. Rasa-rasa ada 60 orang tu kalau buka puasa setiap hari ya, akan datang dalam Ramadan kan, dekat ni seminggu lebih ya. Kan? Dia panggil orang miskin 60 orang bagi makan, bagi majlis buka puasa. Syaitan tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada satu raja ni, selama lah dia bebaskan hamba, dia bagi makan selama. Ibu tahu tutup dia buat benda yang satu. Hakim putuskan. Kerana hakim tahun ketiga, hakim baru. Hakim ni cerdik, macam tu imam muda kita. Cerdik sikit. Saya kata tu imam muda cerdik. Pasal dia macam kunut lain cerdik dia. Tahu-tahu terus dia, Allah bila naja'ul kafir huda anda tahu. Betul lagi saya kata, lain. Ini bukan kanding-kanding imam ni. Boleh ganti imam masjid Mutadib ni. Bacaan pun baik. Standard kita lah. Jangan kira standard masjid negara. Memang tak boleh lawat lah. Ini masjid kita, kawasan kita. Boleh kita tengah kan. Boleh dicalonkan. Kalau kata ada imam Masjid Hurairah kan, kata ada imam yang uzur ke tak disambung tauliah, dicalonkan.
Itu candukan.